Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Airin. Sekarang kita berada di dalam rancangan talk show AADK Negeri Sabah bersama-sama dengan 15 jabatan KBT ataupun kawasan berisiko tinggi di Negeri Sabah. Dan pada hari ini, istimewa pada minggu ini, saya bawakan tuan-tuan dan puan-puan untuk meninjau dan melihat di Pejabat Bangunan Sukarelawan Sabah. Baiklah, saya akan bawa tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat sekitar Pejabat Rela Sabah ini. Dan pastikan tuan-tuan dan puan-puan setia bersama kami sehingga di hujung rancangan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar penonton di rumah di sana? Saya doakan apa yang direncanakan pada hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Dan seperti biasa, saya suka ingatkan tuan-tuan dan puan-puan supaya kita sama-sama mengamalkan amalan kendiri dan juga mengamalkan SOP yang sedia ada. Baiklah, pada hari ini dan istimewa pada hari ini, kita berada di Jabatan Sukarelawan Sabah ataupun Rela. Dan saya tidak berkeseorangan, yang mana pada hari ini saya ditemani oleh pengarah daripada Jabatan Rela sendiri, iaitu Encik Muhammad Fauzi bin Jumat selaku pengarah Rela Sabah. Apa khabar tuan? Baik, terima kasih kerana sudi mengambil bertemu ramah dengan saya. Ya, kalau tidak pun saya sunyi. Okey, ya tuan, betul. Macam biasa tuan, disebabkan oleh pandemik yang sudah lama sejak daripada bulan Mac lagi. Macam mana tuan sekarang? Okey juga, tidak masalah? Saya okey, dan sempat juga saya ni menjadi salah seorang positif COVID lah. Tapi telah melaluinya dan alhamdulillah sudah sihat, dan keluarga saya pun tidak apa-apalah. Terima kasih pada Jabatan Kesihatan lah kerana mengurus tadbir dengan baik pada pesakit-pesakit semua, termasuk walaupun orang itu penduduk kita ataupun bukan, maksudnya. Jadi terima kasihlah kepada KKM dan semua yang terlibat. Ya, betul. Ya, memang terima kasih kepada frontliner di sana. Frontliner semualah. Ya, mungkin boleh terangkan sedikit tuan, mungkin asal tuan sudah berapa lama berkhidmat di Jabatan Rela ni tuan? Oh, baik. Saya berasal lahir dari Tawau lah. Tawau. Bapa saya di Penampang lah. Dan saya mula berkhidmat di Jabatan Sukarelawan ni pada 2016 lah. Sebelum tu saya di HQ Putrajaya. Sudah berapa tahun tu? Kalau 2016, hujung 2016, sudah hampir 4 tahun lah. Baiklah, mungkin kita teruskan kepada mungkin ramai orang di sana, para penonton di sini mungkin tertanya-tanya, Rela ni mungkin sebelum ni masih kabur dan tidak faham apa Rela ni sebenarnya, apakah misi dan visi sebenarnya Jabatan Rela ni sebenarnya tuan. Mungkin tuan boleh terangkan sedikit secara ringkas lah. Baik, kalau secara ringkas kita gabungkan visi dan misi Jabatan Sukarelawan ini adalah untuk mengatur gerakan anggota-anggota sukarelawan kita yang berada di bawah sana untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan setempat. Sebab apabila kita lihat anggota rela ini adalah penduduk ataupun masyarakat yang berasal daripada kampung itu sendiri. Mereka itu sendiri adalah penduduk, dan mereka bila masuk jadi rela dan mereka berpeluang ataupun dapat menjaga keselamatan dan kesejahteraan tempat sendiri. Dalam kata lain, itu lagi baiklah, sebab mereka tahu tempat mereka tu ada siapa, dan jika apa orang cakap, selok belok kampung itu sendiri, dan jika terlihat sesuatu yang tidak betul kan, mereka lebih bersemangat untuk menjaga kawasan setempat lah. Begitu. Macam yang seperti biasa, macam saya pun sebagai ahli komuniti, yang saya faham di bahagian Jabatan Rela ni dia ada jabatan ahli-ahli rela daripada komuniti kampung lah, tuan. Dan selain daripada komuniti yang ahli komuniti kampung ni join daripada rela ni, ada perkhidmatan lain lagi kah yang disediakan selain daripada mungkin komuniti kampung atau perkhidmatan lain selain itu tuan? Okey, baik, saya terangkanlah ya. Selain daripada sukarelawan ni, anggota-anggota sukarelawan ni, kita juga ada pegawai-pegawai yang tetap
ya, yang kalau di Sabah ni setiap di daerah tu kita ada 25 daerah yang mentadbir urus anggota-anggota rela di bawah ni. Dan biasanya perkhidmatan-perkhidmatan yang kami beri ya, ataupun yang kami beri sendiri adalah tentang untuk memberi keselamatan setempat. Kami rondaan setempat ya. Selepas itu kami juga mengadakan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan sangat banyak. Seperti bakti rela, kami gelar bakti rela. Kita adakan gotong royong ya. Kita adakan gotong royong untuk membersihkan tempat. Kita adakan gotong royong untuk membaiki rumah yang uzur semana mampu kami lah, kan. Dan selain itu banyaklah aktiviti kemasyarakatan, termasuk menziarah orang sakit ya. Dan lain-lain lagi lah, seperti membantu agensi lain dalam pengurusan bencana ya. Tidak kisahlah sama ada kebakaran ataupun banjir. Banyak lagi ya. Jika kita lihat daripada dulu ni, kita sering lihat anggota rela ni di jalan-jalan raya ya. Maknanya mereka sedang membantu anggota keselamatan seperti trafik ataupun polis untuk mengawal ataupun membantu mereka dalam mengawal trafik. Kita juga diminta lah untuk menjaga bangunan-bangunan kerajaan ya. Dan sebagai contohnya kita menjaga jabatan pendaftaran ya, SPRM dan sebagainya lah. Dan banyak lagi lah. Dan dalam tidak sedar pun sebenarnya sekarang ni kita ada 504 orang yang sedang bertugas di kawasan komuniti Ezon. Ini yang tetap ke tuan atau yang komuniti kampung? Kita tidak boleh juga cakap tetap. Tapi sejak 2018 hinggalah sekarang mereka ada di kawasan komuniti Ezon ini. Dia orang bukan bertugas di sempadan, tapi mereka bertugas di kawasan komuniti untuk menjaga hal-hal keselamatan dan kesejahteraan komuniti di kawasan Ezon. Dan mereka adalah, kita ambil seperti yang saya cakap tadi lah, orang setempat. Jika ada contohnya ya, kemasukan daripada anasir luar, mereka dapat kenal dan secara orang cepat mereka akan memberi laporan lah kepada agensi keselamatan setempat. Macam menjadi mata jugalah. Memang rela ini pun mata dan telinga kerajaan sebenarnya ya, untuk memberi maklumat pada masyarakat dan juga untuk memberi input pada kerajaan apa yang diperlukan oleh masyarakat di bawah. Seperti saya cakap tadi, rondaan sukarela yang kami buat itu bukan saja untuk keselamatan. Kadang-kadang kami lihat ada kemudahan fasiliti kerajaan yang tidak diselenggara dengan baik ataupun tidak terlihat, seperti paip pecah ataupun pondok bas yang telah usang. Kami akan report pada PBT yang terlibat lah. Itu selepas itu agensi terlibat yang akan bertindak lah, dan kami hanya melapor saja. Dan macam sekarang ni musim pandemik yang kita dibataskan dengan COVID-19 ni kan, macam mana pula bagaimana dengan komuniti setempat ni? Adakah mereka masih teruskan bertugas, ada juga secara sukarela dalam membantu macam dari segi keselamatan begitulah tuan? Baik, semenjak COVID ini kita telah diberi kuasa ya, di bawah Akta 342 untuk bersama-sama dengan agensi lain menguatkuasakan SOP COVID-19 ini, termasuklah menjaga murah hati orang ramai di kawasan tumpuan orang ramai untuk menjaga SOP seperti penjarakan, pemakaian mask dan sebagainya. Dan kami juga bertugas untuk membantu agensi lain dalam membuat sekatan-sekatan jalan raya. Dan yang Cik kata tadi, aktiviti komuniti setempat tu kita berhentikan sementara lah. Masa ni diberhentikan sebab memang pergerakan kita terhad kan. Dan apa-apa pun pergerakan itu kita memerlukan kebenaran dari pihak lain. Selain itu kami juga membantu KKM yang mengawal pusat-pusat kuarantin, membantu immigration untuk MKN, membantu mengawal di pusat-pusat tahanan sementara. Kami pun juga ada di sana.
baiklah, kita pun sudah nampak ya, begitu perkhidmatan rela ni sebenarnya banyak fungsinya, banyak. dan sangat banyak. Ni orang bercakap pun rela ni memang frontliner, ya kan tuan, frontliner. Sebab tuan sendiri pun pernah cakap pernah terkena di positif juga, tapi alhamdulillah sudah sihat. Jadi seperti biasa para penonton yang sedang menonton rancangan pada hari ini, iaitu talk show AADK Negeri Sabah bersama dengan ketua-ketua Jabatan Persekutuan ya, yang di mana jadi kita akan interview juga, serba sedikit kita mendengar selok-belok berkenaan jabatan rela ini, dan kita ingin bertanya juga kepada tuan, sebab dalam talk show AADK ni kita ada berkaitan kerjasama ataupun KBT lah, KBT Kawasan Berisiko Tinggi di bahagian Sabah. Jadi sedikit mungkin ada soalan untuk tuan, apakah yang program-program yang boleh dikaitkan ataupun secara orang bilang berkolaborasi bersama dengan AADK dalam KBT ini ataupun kawasan berisiko tinggi, yang mana rela boleh bersama-sama dengan AADK untuk membantu bersama-sama menangani masalah gejala dada yang sekarang ni semakin meruncing. Bukan sahaja masalah pandemik ya. Betul tuan? Betul. Jadi mungkin tuan ada boleh terangkan sedikit. Okey, baik. Dalam Jabatan Sukarelawan sendiri, kita juga telah meletakkan kawasan-kawasan hotspot ni. Rasa kawasan hotspot kita ni sama ni kalau kita cek ya. Jadi sebenarnya di Semenanjung, di kawasan Semenanjung kita telah memulakan, rasanya AADK dengan rela telah memulakan projek rintis di 7 buah negeri, di 12 buah kawasan untuk kerjasama antara rela dengan AADK. Dan program-program yang kita boleh lihat ya, kita boleh yang telah dibuat di sana adalah program-program kemasyarakatan itu sendirilah, seperti rondaan keselamatan, kempen kesedaran kan, dan juga orang cakap CSR, iaitu bersama-sama dengan bekas penagih itu, maknanya kita sama-sama buat program pemulihan. Dan juga kempen kesedaran ni kita buat program sambil kita buat gotong royong. Dalam masa yang sama kita buat ceramah kesedaran ya, ceramah mencegah sebelum parah lah, kita punya dadah tu kan, kita punya tu, itu yang kita boleh buat lah. Dan saya rasa tidak mustahil jika di Sabah AADK dan rela ini pun boleh membuat kerjasama yang sama lah. Dengan mungkin perbincangan lebih lanjut, benda-benda ini ataupun program-program ini tidak mustahil kita boleh laksanakan bersama. Ya, itu antara yang program-program yang berkaitan dengan AADK ya tuan. Itu antara juga antara peranan lah yang begitukah tuan, atau peranan bersama AADK? Sama lah tu kan tuan. Dia kita boleh cakap peranan, kita boleh cakap lagi baiknya kerjasama lah. Kerjasama. Jadi jika kita lihat kalau di Sabah ni lah, dari konsep di Sabah ni, kerjasama tu kita boleh lihat dari segi mendidik ataupun satu mendidik masyarakat ya. Kedua, bekas penagih ni ya, bekas penagih ni kita kena berikan dia sesuatu, maknanya berikan dia aktiviti. Mungkin itu boleh kita collaboratekan dengan rela lah ya. Aktiviti-aktiviti seperti mereka pun terlibat dalam CSR kan, contohnya membersihkan kawasan, tidak pun orang cakap melawat tempat-tempat seperti rumah-rumah anak yatim, menghiburkan diorang. Sebenarnya apabila saya lihat bekas-bekas penagih ni, mereka ni talented. Betul. Saya pernah lihat AADK ni bermain muzik ya. Sama jugalah rela ni pun kita ada pemain muzik sendiri. Dan dari segi itu kita boleh buat collaboration mungkin. Contoh lah, ini contoh ya, contoh pergi ke rumah orang tua-tua, kita buat persembahan, hiburkan mereka. Pergi ke rumah anak yatim pun boleh hiburkan mereka. Itu salah satunya ya. Dan yang lain-lain, mereka boleh join ataupun boleh ikut rela ini membuat rondaan hotspot itu sendiri. Maknanya tempat sarang dorang tu, kita lalu situ, dorang ada bersama kita. Sambil tu mereka boleh bercerita lah. Kami pun dapat menambah ilmu kan, maknanya berkenaan dengan hotspot itu sendiri, sebab mereka sendiri berpengalaman. Dan mereka sendiri pun masa tu ada aktiviti yang dibuat, aktiviti yang berguna lah kan.
Ya, baiklah. Mungkin ada sedikit harapan ataupun harapan daripada kerjasama antara Rela dengan AADK Negeri Sabah seperti ini. Mungkin apakah harapan Tuan berkenaan kerjasama yang akan yang dijalankan bersama-sama ni? Baik, harapan saya dengan agensi AADK ni ya, sebelum ni pun kita mungkin ada sedikit-sedikit lah bekerjasama kan, kita buat rondaan, dan mungkin di masa hadapan, di masa terdekat mungkin kita buat perbincangan lanjut, kita boleh melaksanakan program-program ini agar AADK dan Rela ini lebih banyak menabur bakti pada masyarakat. Itulah harapan saya, lebih banyak mendidik masyarakat ya. AADK boleh memberi input pada Rela tentang macam mana cara pencegahan apa semua, dan Rela pula boleh membantu AADK untuk mendapatkan maklumat-maklumat di mana kawasan-kawasan yang tertentu yang mungkin AADK tidak tahu, sebab Rela ni ya, dia sampai di peringkat bawah sekali ya. Jadi itulah harapan saya, kolaborasi kita ni akan mendapatkan sesuatu untuk memanfaatkan lagi pada masyarakat di bawah sana. Ya, itu antara harapan daripada Jabatan Rela sendiri ya. Baiklah, terima kasihlah Tuan atas perkongsian dan juga ilmu yang diberi berkenaan daripada fungsi apa itu misi dan visi daripada Jabatan Rela itu sendiri, sehinggalah kepada harapan Jabatan Rela bersama-sama dengan AADK dalam bersama-sama membantras gejala dada ini yang mana sekarang ni semakin meruncing ya. Baiklah, mungkin ada serba sedikit daripada AADK. Ini ya Tuan, banyak lagi tapi inilah dulu. Jadi inilah yang saya maksudkan. Ini info-info seperti info untuk pihak Tuan. Kami boleh edarkan kan. Ini antara dia lah, nanti kita akan beri lagi lah. Terima kasih banyak. Ya.